Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan muslimin muslimat hari Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan menyambung lagi kuliah pengajian tafsir Al-Quranul Karim yang merupakan kuliah bulanan kita, dan sambungan pada pagi ini daripada surah Al-Baqarah kita baca ni, iaitu ayat 31. Surah Al-Baqarah ayat 31 muka surat 6. Bulan lepas kita telah berhenti ayat 30, jadi kita akan sambung pada pagi ini ayat 31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Jadi ayat 31 ni sambungan daripada ayat 30 yang kita baca sebelum ni, berkaitan dengan satu peristiwa yang berlaku sebelum ni, sebelum kita dilahirkan, sebelum kejadian manusia ni. Iaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada para malaikat yang dia telah cipta bahawa dia ingin menjadikan khalifah atas muka bumi, ya. Jadi ketika itu malaikat-malaikat tidak mengetahui khalifah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini makhluknya macam mana, ya. Dari sudut rupa bentuk kejadian itu sendiri, ya, sebab memang tidak ada lagi khalifah yang Allah Ta'ala akan cipta, ya. Cuma daripada ayat yang telah kita baca sebelum ni, malaikat menyatakan, mengandaikan, nyatakan itu dengan mengandaikan khalifah yang Allah Subhanahu wa taala akan cipta ini, mana tidak lari daripada khalifah, tidak berbeza daripada makhluk yang telah Allah Ta'ala cipta sebelum ini, iaitu malaikat itu sendiri, jin dan juga binatang-binatang. Jadi malaikat pun menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang malaikat tahu. Daripada apa yang dia tahu tu dia nyatakan. Kalau Allah Ta'ala nak cipta makhluk dengan tujuan untuk ibadat,
Maka malaikat kata kami sudah buat ibadat. Hanya kalau sekiranya makhluk yang menumpahkan darah melakukan kerosakan, makhluk itu memang sudah ada dah akan muka bumi. Jadi bila Allah Ta'ala menyatakan dia ingin menciptakan khalifah, jadi sangkaan malaikat makhluk seperti ini juga buat kerosakan. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut atas muka bumi kan, aku dah cipta muka bumi itu khalifah. Jadi ada yang malaikatnya, makhluknya sudah ada atas muka bumi ini, mana binatang-binatang atau jin yang berada atas muka bumi ini, mereka ini melakukan kerosakan atas muka bumi. Jadi malaikat tak tahu makhluknya macam mana lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah cipta. Kalau di atas masuk dua maksudlah ibadat dan kerosakan itu sudah ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha mengetahui perkara yang kamu tidak tahu. Di sini nak menunjukkan kesempurnaan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama, mana sifat Allah, sifat yang ada pada Allah ini sempurna. Pertama. Yang kedua, Allah nak memberi penjelasan kepada kita segala perkara yang berlaku di dunia ini, di alam ini, adalah daripada sifat ilmu Allah yang maha sempurna. Padahal dia tahu apa yang dia buat. Jawapan kita dengan mudah, dia tahu apa yang dia buat. Sebab segala perkara yang berlaku di dunia ini adalah daripada perbuatan dia. Af'alullah, dia perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini berdasarkan kehendak dia. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayatnya, fa'alul lima yurid, dia berkuasa untuk berbuat apa sahaja yang dia kehendaki. Jadi semua yang berlaku di alam ini, sama ada daripada manusia itu sendiri atau binatang-binatang, pokok-pokok dan semua makhluk yang ada di alam ini, berlaku itu dengan kehendak dia. Tak kira lah apa sahaja, sama ada dari sudut takwini ke, dari sudut tasyri'i ke. Turun hujan turun tu kehendak dia, bukan kehendak kita, bukan kehendak makhluk, kehendak dia. Dia terbitkan matahari itu di sebelah timur, tenggelamkan di sebelah barat, itu kehendak dia. Daripada apa yang dia buat tu kehendak dia buat, perbuatan dia kehendak dia. Sebab itulah bila Namrud, Ibrahim AS berdebat dengan Namrud ketika itu, Nabi Ibrahim cabar Namrud ya. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Tuhan aku, Allah itu menerbitkan matahari di sebelah timur dan mentegakkan di sebelah barat. Dia yang buat semua itu, dia yang melakukan sedemikian, kehendak dia seperti itu. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu mengaku kamu sebagai Tuhan, kamu bawa keluar matahari itu sebelah barat kalau boleh. Tak kau aku. Patut apa yang kita buat. Contohnya kita kata perbuatan. Kalau kita belajar kita akan belajar tentang af'alullah, perbuatan Allah, dan af'alul ibad, perbuatan hamba, perbuatan makhluk kan, kita sebagai makhluk. Jadi perbuatan kita yang kita buat atas kehendak kita. Sebab kita ada kehendak, jadi apa yang kita kehendak itu kita buat. Allah izinkan kita buat. Jadi daripada apa yang kita buat ni, kehendak kita ni apa maknanya berlaku. Contohnya berlaku apa yang kita kehendak kita kena ingat apa yang berlaku ini kan, bukan daripada kehendak kita, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki apa yang kita nak tu tercapai, kita tidak akan tercapai. Contoh mudah kan, contoh kita tak jaga dalam pemeriksaan, kita pun belajar kita belajar tu kehendak kita kan. Kita tak jaga itu, kita belajar sungguh-sungguh, tiba-tiba kan, kita pun dapat kejayaan. Jadi dapat kejayaan tu kita kok yang memberikan kejayaan pada diri kita. Allah menghendaki kita berjaya. Jadi kita dapat kejayaan itu kerana Allah Ta'ala terkaki. Itu dari sudut akidah. Dia berkait dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak izin, kita belajar siang malam sekalipun, baca buku, buka mata sekalipun, kita tidak berjaya. Sebab Allah tidak menghendaki kita berjaya. Kan, begitu juga apa saja kita nak buat ni,
Sebab tu orang beriman, dia tidak akan sombong dengan apa yang dia miliki. Sebab dia tahu semua ni Allah akan kendaki. Itu kehendak dia. Jadi apa yang berlaku itu akan kehendak. Di sini Allah Ta'ala beritahu kehendak dia nak cipta makhluk. Kalau saya sudah huraikan dalam ayat sebelum ni kan, Allah Ta'ala tidak mesyuarat ni. Bukan dengan malaikat, dia bukan mesyuarat. Dia buat keputusan, dia nak cipta. Cuma dia bagi tahu pada malaikat kerja. Kehendak Allah itu, apa yang dia nak buat tu atas ilmu dia yang sempurna. Dia maha mengetahui. Jadi kisah malaikat, manusia dan jin yang kita akan baca ni, ini kisah nak memperjalankan tentang sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita faham. Jadi apa yang dikendaki itu khalifah yang dia mencipta Allah Ta'ala pun kemudiannya menciptakan manusia itu. Kita ni kan, manusia pertama itu Adam. Daripada tanah Allah Ta'ala sebut dalam ayat. Daripada tanah. Jadi Allah menciptakan Adam itu daripada tanah. Dia perlu pada tanah ke? Tidak. Kehendak dia. Sebab tu dalam ayat yang Allah sebutkan, iza arada syai'an, apabila Allah menghendaki sesuatu. Dia apabila dia pada dia berkehendak, dia ada sifat kehendak. Dia nak, dia buat. Bukan dia perlu kepada, macam kita contoh nak buat rumah, kita perlu kepada batu, kita perlu kepada air, kita perlu kepada seni. Kalau tidak ada semua ini, tidak akan jadi bangunan itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia mencipta manusia, dia perlu kepada tanah. Tanah sendiri pun dia cipta. Kehendak dia bukan perlu kepada tanah mencipta manusia. Kalau tidak ada tanah sekalipun, dia berkuasa mencipta manusia. Itu dia. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam ayat-ayat, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila dia menghendaki sesuatu, dia akan kata kun. Itu asalnya. Dan ulama tafsir kata kun tu pun Allah tak perlu sebenarnya. Maksudnya Allah tak perlu kata sesuatu. Bila dia nak cipta sesuatu, bukan dia perlu kata kun baru berlaku. Tidak. Dia berlaku di mana? Dia kehendak tu berlaku. Dia nak sesuatu berlaku. Kita boleh buat seperti itu manusia. Nak kereta tu dapat kereta. Boleh tak? Nak rumah dapat rumah. Nak akal dapat. Tidak. Perbuatan manusia ni dia nak. Sebelum dia dapat apa dia nak tu, dia kena usaha dulu. Adakah Tuhan seperti itu? Tidak. Allah tu dia nak tu dah. Cuma kenapa tu dia, kenapa pula dia gini dia apa panggil, dia cipta manusia daripada tanah, dia cipta malaikat tu daripada cahaya, dia cipta jin itu daripada api. Itu kehendak dia. Dia nak zahirkan dia tu sebagai Rabb. Saya sudah cerita sebelum ni kan. Rabb ni apa maksud? Rabb rububiyah. Rububiyah. Serta rububiyah itu pada asal daripada kata Rabbun dalam bahasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah itu Rabbil Alamin. Itu rububiyah Tuhan. Ketuhanan kita. Ketuhanan Allah dari sudut rububiyah. Kan? Apa panggil? Rabb ni maknanya yang menjadikan mengubah sesuatu. Mencipta sesuatu dengan sempurna ini secara berperingkat. Hal itu nak menggambarkan kehebatan dia. Kenapa Allah Ta'ala cipta manusia itu daripada air mati, tukar jadi pada darah, tukar jadi pada apa panggil, daripada darah itu tukar pula jadi seketul daging, tumbuh tulang-tulang, Allah balut. Itu pada menampakkan lagi, nak memperjelaskan lagi kehebatan Allah itu. Tak boleh kalau dia cipta manusia ni tu jadi manusia. Boleh kalau dia kendaki sedemikian tu boleh. Bukan dia perlu buat seperti itu. Macam kita buat bangunan kan, mesti kena payung dulu, lepas tu kena ada tiang pula, kena ada dinding dulu kan, atap tu kemudian contoh kan. Itu kita makhluk. Tuhan tidak seperti itu. Dia mendaki, dia buat seperti itu, dia mendaki. Ada pun kejadian manusia di hari akhirat tidak seperti ini. Allah cipta manusia kan, inna ansha'nahunna insya'a. Kami jadikan manusia itu dengan kejadian yang baru. Tidak sama seperti mana sekarang ni, benar? Yang daripada apa air mani itu kali seketul darah, seketul padannya apa semua kan. Lepas tu jadi bayi kemudian membesar.
akhirat tak ada seperti itu. Mana ada? Ini di dunia ni Allah cipta manusia di dunia seperti ini. Nak menzahirkan kepada manusia dia hebatnya dia. Tapi manusia ini akan sedar Tuhan itu hebat bila dia tahu perkara seperti ini. Kalau tidak sama mati pun dia tidak sedar kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang pada diri dia. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu itu kamu tak mati kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sedar itu, tak mati, tak sedar lagi. Diri dia tu dalil kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Maknanya gitu. Itu pada daripada kejadian Adam ni Allah nak zahirkan kehebatan dia, kudrat dia dan sifat ilmu dia ni. Dia tak zahir kepada malaikat tu, dia maha mengetahui. Jadi dia ciptakan manusia ni dengan rupa bentuk sekarang. Jadi rupa bentuk Nabi Adam seperti mana kita sekarang ni lah. Kan? Ada kepala, gini, tangan. Tidak ada 4-5 tangan, ada tangan, ada 2 jari, ada 10. Jadi kejadian kita ni ada pada keturunan Adam AS. Ya. Hadis lain dia akan lebih memahami. Dia mengingat tiga apa semua kan. Ya. Itu adalah kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tu Allah Taala cipta manusia tu dengan cara pembiakan. Tu Allah sebut apa? Allah cipta Adam daripada tanah dan zuriat Adam itu dan Allah biarkan, pada cara pembiakan tu berlaku. Tidak daripada tanah juga. Cuma hubungan kejadian manusia dengan tanah itu memang tidak lahir. Kalau kita buat kajian air mani apa semua ini berkaitan dengan sumber-sumber yang asal daripada tanah, makanan, minuman kita apa semua. Itu jadi mana hubungan itu tidak wujud dengan tanah. Waktu dalam Quran tersebut, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanahlah kamu diciptakan wahai manusia, kepada tanahlah kamu dikembalikan, dan daripada tanahlah kamu akan dibangkitkan kembali di hari akhirat nanti. Tahu? Kita dengan tanah ini tidak boleh dipisahkan. Itu memang sebab asal kejadian kita itu daripada tanah. Daripada tanah. Ada apa kan? Jadi bila Allah nak cipta Adam ni, ya, apa yang berlaku? Kan? Ayat di sini penting tak bagi tahu kepada kita. Wa 'allama Adam al-asma. Allah telah mengajar kepada Adam. Allama bahasa Arab pada mengajar. Allama ni pada mengajar. Daripada mengajar ni apa berlaku? Kita akan dapat ilmu kan? Cuma bila Allah Ta'ala sebut mengajar, ya, dia akan ada satu perbuatan. Dia mesti ada walaupun tidak disebut. Dia mesti ada. Perbuatan mengajar ni dia akan ada lagi satu perbuatan ni, iaitu belajar. Jadi mengajar dan belajar. Sebab mengajar tidak akan berlaku kalau tidak ada orang mengajar. Kalau mengajar itu tidak akan berlaku kalau sudah tidak ada orang belajar. Nak mengajar apa? Jadi walaupun tidak disebut tapi ada. Dalam istilah kita sebut ta'lim ta'lum istilah dia. Bila ada ta'lim, yang ada ta'lum. Ta'lum itu berlaku kerana ada ta'lim. Macam kita sekarang kan, saya mengajar. Jadi saya mengajar ni, dia akan ada lah orang yang belajar ni. Kalau orang belajar tidak ada, saya nak mengajar siapa dia? Takkan nak mengajar badan kita kata tiang apa semua, baru berkipak, kau dinding, kau tidak kan. Dia berlaku mengajar belajar itu manusia. Sekurang-kurangnya kena ada seorang manusia. Apa dia? Kalau saya datang, kita nak kuliah ni, seorang jemaah pun tidak ada. Nak mengajar siapa dia? Kan? Dan tidak ada orang belajar. Biarlah ada seorang jemaah pun tak cukup dah. Terima kalau kita kata ada salah-salah dia dulu nak menyempurnakan kita kata sifat tersebut, perbuatan tersebut. Dia mengajar dan belajar. Di sini Allah mengajar. Lepas tu yang belajar siapa dia? Bukan nak bagi tahu Allah wajib mengajar di sini. Tidak ni. Kan? Jadi perbuatan mengajar Allah Subhanahu Wa Taala itu berlaku apabila Adam itu ada. Kenapa Allah ajar? Sebab Adam itu asalnya tidak tahu. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak isyarat kepada kita perkara yang paling penting Allah lakukan kepada Adam. Allah Taala tidak sebut apa semua rezeki, apa semua ada di sini.
Allah Ta'ala sediakan rezeki kau, Allah bagi rezeki kau. Sedangkan kali kita kata itu penting. Kau sebagai manusia perlu kepada rezeki. Pada hakikatnya Allah buat yang bagi rezeki pada makhluk. Tapi Allah Ta'ala tidak cerita. Ya Allah Ta'ala cerita ni. Kenapa Allah Ta'ala cerita perkara ni? Sebab nak bagi tahu kepada kita ini, belajar dan mengajar itu penting. Ilmu itu penting untuk manusia ni. Satu perkara yang paling penting, perkara yang paling penting dalam hidup kita tu ilmu. Lebih penting daripada apa yang kita rasa penting dalam hidup kita. Kalau kita kata rumah penting, kenderaan penting, pakaian penting, atau kita tidak nafikan pentingnya. Cuma kita kena sedar yang lebih penting daripada apa yang kita sebut penting itu apa dia? Ilmu. Kenapa? Sebab kalau kita tak ada rumah, kita tidak ada rumah, kita tidak ada kenderaan, tak ada pakaian, natijahnya kita susah. Susah. Tapi tidak binasa di hari akhirat. Tapi kalau kita tidak ada ilmu, walaupun kita ada segala-galanya, kena ingat dengan sebab kita tidak ada ilmu, boleh masuk neraka. Masuk neraka itu salah satu punca dia jahil. Tak ada kelebihan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Jadi Allah Taala sebut di sini, Allah mengajar kepada Adam ni ilmu, ilmu, isyarat kepada pentingnya ilmu satu, yang kedua mulianya ilmu. Batu akan datang kita akan baca kita separingan. Allah perintah pada malaikat sujud pada Adam. Sebab apa? Kemuliaan ilmu. Kemuliaan yang ada pada Nabi Adam itu dia bukan pada kejadian itu, tidak. Allah menzahirkan kemuliaan yang ada pada Adam sehingga Allah perintah pada malaikat kamu sujud pada Adam. Sebab Adam itu lebih mulia daripada malaikat lagi. Jadi mulia Adam itu bukan dari sudut takwin, maksud dari sudut kejadian tubuh dia kan? Kejadian dia daripada tanah kan? Bukan di situ kemuliaan Adam. Atau bukan kerana Adam itu memiliki kekayaan langit dan juga bumi, bukan. Atau dia ada kuasa pemerintahan, ada kuasa pemerintahan hari ketika ini, tidak ada. Allah nak memberitahu kepada kita ni perkara yang paling penting dan perkara yang paling mulia dalam hidup kita, dan ilmu pengetahuan ini perkara yang perlu kita sedar. Kita ketahui bukan daripada lisan saja, dalam ayat yang lain pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut kalau kita kaji. Baca Quran, saya sudah sebut. Kita kaji Quran dalam apa dia bagi? Kaji. Sebab ibrah yang kita peroleh daripada Quran ini, bila kita kaji, kalau kita tidak ada pemerhatian terhadap Quran ini, tidak tadabbur pada Quran ni, tak ada apa-apa faedah pada kita. Sekadar baca gitu. Faedah untuk kita ambil panduan dalam hidup kita. Allah sebut dalam ayat yang lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, darjat-darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kedudukan manusia ini tinggi di sisi Allah kerana ilmu yang ada pada dia. Ilmu Allah akan sebut. Dan kalau kita tengok ayat pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW, ayat pertama dari wahyu ini, wahyu Quran, ayat Quran pertama turun kepada Nabi daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan merupakan kata pertama. Cuba kita ganti apa dia? Iqra, baca. Baca tu isyarat kepada ilmu. Lepas tu kalau kita nak dapat ilmu, dia ada hubungan dengan membaca apa semua kan. Mana isyarat kepada ilmu tu? Mana ikhlas baca? Mana yang dikendaki baca tu apa dia? Baca. Yang dikendaki baca tu ilmu, mana kamu kena tahu. Seperti mana kita kata pada anak kita baca buku lah, baca buku. Ada baca buku. Yang kita kendaki daripada baca tu anak kita baca ke? Atau faham? Sebenarnya yang kita kata baca itu bahasa kita baca buku. Yang kita kendaki kita kata pada anak kita baca buku tu, kita nak anak kita baca supaya anak kita fahamnya yang utamanya. Sebab kalau baca buku tak faham, apa yang kita baca? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi, Iqra, baca. Baca bermakna faham.
Ilmu itu penting, isyarat kepada ilmu. Dan kalau kita tengok perbandingan Allah dalam ayat yang lain, kan? Allah bandingkan Allah berilmu dengan orang jahil. Apa dia? Seperti mana orang hidup dengan orang mati. Wa ma yastawi al-a'ma wal basir wal zulumatu wal nur wal ahya wal amwat. Tak sama orang yang buta dengan orang cerdik. Tengok, buta cerdik Allah perbandingan. Ada beberapa tafsiran ulama, salah satu dari tafsiran ulama perbandingan antara orang alim, orang jahil. Orang alim seperti mana orang cerdik, orang jahil seperti mana orang buta. Sama tak? Coba kita lihat, sama tak? Orang alim mana orang buta dengan orang cerdik? Sama? Tak sama. Sebab orang buta dia tak nampak. Bila dia tidak nampak, dia tidak dapat bekerja dengan sempurna. Kan? Contoh kita tengok orang buta bekerja, buat rumah ke, bawa kapal terbang ke? Tak ada. Buta. Jadi dia tak tahu nak buat apa sebab dia buta. Begitu juga dalam agama. Orang jahil ini dia tak tahu nak buat apa dalam agama. Maka tak ada apa-apa kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu orang yang tidak. Jadi kita bila manusia itu dia akan jadi cerdik bila dia belajar. Oleh kerana itulah bila kita dengar kuliah, kita belajar, kita tu berada kuliah, selepas tu kita ini nampak tu dia paling cerdik kan. Bukan dengan mata kasar kita, tidak dengan mata hati tu. Jadi kita nampak, oh gini. Jadi kita nampak tu dia paling faham. Dulu kita tidak faham. Bila kita belajar faham tu mana nampak tu lah ilmunya. Tujuan kita belajar itu nampak sebab tu orang yang saya tidak tahu orang Kelantan dulu. Orang Kelantan, saya juga Kelantan, kita tahu bahasa Kelantan. Bila kita belajar, kita tahu nampak. Saya nampak Ustaz. Dia tidak katalah saya faham dah. Saya nampak tu maknanya saya faham. Sebelum tu tak nampak. Jadi nak nampak tu istilah dia, cerdik. Itu ilmu. Dalam agama itu, kan? Cuba kalau kita baca, ketika itu kita akan rasa rupanya aku sebelum ini tak tahu. Bila kita baca, kita akan nampak faham. Itu keutamaannya. Cerdik. Jadi barulah beza. Sebelum itu buta, cerdik. Kemudian Allah umpamakan wal ahya wal amwat. Tak sama dengan orang hidup. Antara orang hidup dengan orang mati tak sama. Orang hidup, orang mati sama atau tak sama? Tak sama. Kita boleh faham kan? Kita boleh tengok tak sama. Kita faham kan? Orang cerdik, orang buta, kita faham. Lepas tu hidup ke mati, betul kan? Kita faham juga. Sebab orang mati, bila dia mati, tak ada faedah. Dari sudut faedah tu tak ada bentuk orang mati. Dia sendiri tidak boleh memberi faedah kepada manusia, dan dia sendiri pun tak dapat faedah daripada manusia. Kalau kita kata macam tak ada guna lah, tak ada sebab tu lah. Sesuai untuk orang yang sudah mati itu, kan? Mana dalam kubur? Kan? Sesuai untuk orang mati gitu kan? Dalam kubur. Mana ada orang jaga orang mati? Kok orang kafir dia jaga orang mati? Itu cerita orang kafir, orang Islam sendiri. Ada kita laku. Bahkan kita cepat-cepat kalau hari ini mati ni, secepat mungkin kalau tengah hari dia nak bumi lah. Nak masuk ke dalam tanah. Itu tujuan apa dia? Nak menghancurkan tubuh dia. Sebab tubuh manusia tak berguna tu. Kalau kita jaga tak masuk dalam kubur, dia akan busuk pula. Buruk. Lepas tu dia masuk ke dalam tanah. Itu sesuai untuk dia tu. Sebab tak nak menghancurkan. Tepat sesuai untuk menghancurkan tubuh manusia tanah. Kemudian tubuh manusia akan jadi tanah. Allah Rasulullah, itu orang mati. Kita sendiri, betul kita dapat memberi faedah kepada manusia, dan kita dapat ambil faedah macam air ni kan. Air ni tuan-tuan sedia ni pada saya. Sebab saya hidup, kalau saya mati tak ada guna air depan ni. Kan? Kita tengok orang mati, pergi orang ziarah orang meninggal, dia pun tak duit dekat situ. Ada kita kata mangkuk lah, untuk Allah sedekah dia kata. Allah sedekah untuk mati lah. Untuk si mati kan? Bukan si mati, untuk si hidup. Walaupun dekat kepala si mati.
Maka duduk dekat dengan si mati. Tapi untuk siapa? Untuk orang hidup, bukan orang mati. Nak bagi tahu betapa, maksudnya betapa tidak bergunanya mayat tersebut. Dari sudut bahasa kita kata dia lah, dari sudut kita nak kait dengan perumpamaan. Begitu juga tuan-tuan, orang jahil. Allah jahil tak ada guna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun kita kata dari sudut ke dunia itu, dari sudut dunia lah. Dunia memang ada dunia orang kafir pun dari sudut dunia itu faktor untuk dia. Ini kita cerita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya yang sebut, Allah sebut sendiri dalam Quran. Allah kata dia, Inna syarrad dawab 'inda Allah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Itu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya seteruk-teruk makhluk atas muka bumi. Sesungguhnya seteruk-teruk makhluk atas muka bumi. Seburuk-buruk makhluk. Kata itu. Seburuk-buruk makhluk, sedahsyat-dahsyat makhluk. Kan? Seteruk-teruk makhluk. Seburuk-buruk, sedahsyat-dahsyat. Seteruk-teruk itu syarat dalam bahasa Arab. Makhluk-makhluk ni bukan wujud pada manusia dah. Segala jenis makhluk atas muka bumi, termasuk binatang-binatang apa semua ni kan. Siapa dia? As-summul bukmul ladzina la ya'qilun, iaitu mereka yang pekak. Pekak bisu ni makna dia tidak guna pendengaran dia dengan untuk mencari ilmu. Bisu dan dia tidak erti nak cakap tentang agama ni kerana dia jahil. Alladzina la ya'qilun, iaitu mereka yang tidak memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala, jahil tentang agama. Ini seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Allah sebut dalam ayat lebih teruk daripada binatang lagi. Tu pukulan Allah Taala pada hamba-hamba yang jahil. Sebab tu kita tidak boleh biarkan diri kita di dalam keadaan dan bahaya. Kalau jiwa kita teruk, bahaya di hari akhirat nanti. Usaha atas diri kita ni untuk kita belajar ini. Ini perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ajar kepada Adam AS. Itu pertama tentang ilmu. Yang kedua berkaitan dengan ilmu ni, ilmu yang kita belajar, ilmu yang paling penting sekali yang kita perlu belajar, yang perlu manusia tahu, yang perlu manusia itu tahu, paling utama sekali, paling penting sekali, yang perlu diketahui oleh manusia. Apa dia? Ilmu tentang Tuhan dia yang sebenar. Tuhan sebenar kan? Yang perlu dia tahu. Yang kalau nak belajar tentang apa dia? Kita tidak kata yang itu tidak penting. Penting sekali dia perlu tahu apa dia. Allah sebut dalam Quran, wa'lamu annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu ketahui. Hendaklah kamu ketahui, hendaklah kamu tahu. Maksudnya hendaklah kamu ada ilmu. Apa dia? Utama sekali. Annahu la ilaha illallah, bahawasanya tidak ada ilah yang boleh disembah oleh manusia melainkan Allah. Tidak ada zat yang boleh disembah oleh manusia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu utama sekali. Kenapa kan? Sebab gini, kalau kita belajar segala jenis ilmu di dunia ni, tak kira ilmu apa kita tak sebut lah. Selama anak sangat ilmu kalau kita nak belajar ni kan, belajar. Dan kita belajar tu seumur hidup kita. Maklum kita ada pakar segala-galanya, pakar matematik, atas dia sana pun pakar matematik, bahasa Inggeris, kimia, bayu, semua jadi ilmu tu dia tahu semua. Kan? PhD pula, orang lain satu PhD dia 4-5 PhD ada, hebat. Bertahun belajar, puluh tahun. Kadang-kadang kita 30-40 tahun. Maklum segala kepakaran Tuhan ada diri dia. Tapi kalau dia mati, dia tak ada ilmu mula-mula sekali Allah sebut ni kekal dalam mata. Annahu la ilaha illallah. Kalau dia tidak ada ilmu ni, dia tidak ada ilmu ni. Tapi ilmu lain itu dia ada. Kalau dia mati, dia akan kekal dalam mata. Dan ilmu dia belajar habis umur hidup dia tu kan, tidak boleh nak menyelamatkan dia di hari akhirat nanti. Ni nak bagi tahu ilmu paling penting sekali. Sebab tu kalau kita tengok ayat yang mula-mula Allah turunkan kepada Nabi SAW, apa dia? Mula-mula sekali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabb kamu yang telah menciptakan kamu. Rabb itu kaedah tu.
Mana perkara Allah Ta'ala nak mengajar pada Nabi supaya kenal Allah itu sebagai Rabb. Kalau kita kan tidak ada Quran, ini kok ilmu mula sekali Allah ajar pada Nabi. Kan? Innani Allah la ilaha illa ana fa'budni. Kan? Allah ajar kepada Nabi Musa AS. Akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Rabb ilah melainkan aku. Kamu sembahlah aku. Itu mana ilmu paling penting sekali. Rabb, Allah nak sebut Rabb. Kan? Mana kenal Rabb? Tuhan. Jadi nak kenal macam mana? Tengok kejadian tu, dia cipta tu. Itu membuktikan Rabb yang ada. Dia cipta sesuatu tu yang kita sebut tadi kan. Dia cipta sesuatu ni. Tengok kamu ganti air mani tu. Bacalah dengan nama Rabb kamu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia itu daripada segumpal darah. Daripada air mani tukar jadi darah. Darah bukan manusia. Cuma daripada darah itu tukar jadi seketul lagi. Daripada daging itu tukar jadi manusia. Jadi yang menukarkan kejadian sehingga menjadi sempurna kejadian, sesuatu kejadian. Itu dari rububiyah. Tabligu syai' ila haddi kamalihi syai'an fa syai'an, menyampaikan sesuatu kejadian kesempurnaan kepada kesempurnaan daripada tidak sempurna. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dia ajar kepada kita supaya kita kenal Rabb ini gini. Afara'aytum ma tunun antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Kamu tak perhatikan kepada air mani kamu yang kamu pancurkan. Antum takhluqunahu, apakah kamu menciptakan air mani itu menjadi manusia atau kami? Antum takhluqunahu, kamukah yang menciptakan air mani kamu pancur itu bertukar menjadi manusia? Am nahnu khaliqun, atau kami yang menciptakan air mani tersebut? Ini Allah ajar manusia supaya kita reti siapa dia Rabb. Sebab kalau ada Rabb yang lain lagi, tentu sekali Rabb itu boleh mencipta air mani itu tukar jadi manusia. Seperti contoh kalau Fir'aun, kan dia mengaku dia sebagai Rabb kan. Ada Rabbukumul A'la, akulah Rabb kamu. Kalau Fir'aun itu dia Rabb, dia akan boleh tukar air mani ini jadi manusia. Boleh buat kan? Ada kan manusia Rabb lain-lain siapa Allah boleh buat? Tak ada. Yang hanya boleh buat seperti ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekitar kita ni, mana ilmu yang paling penting ni dalam bahasa kita lah, kalau kita biasa dengar, iaitu ma'rifatullah, mengenali Allah sebagai Rabb dan ilah pada manusia ni. Ilmu akidah, ilmu akidah. Kan? Cuma dari sudut ilmu akidah ni Allah Ta'ala tidak ajar pada Nabi Adam dan malaikat, sebab Nabi Adam sudah tahu dah. Kan? Cuma kita ni yang asal, sebab asal kejadian kita ni kan tak tahu. Allah sebut dalam ayat yang lain, "Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Ketika mana kamu keluar tu, kamu tak tahu apa pun. Allah Ta'ala sebut la ta'lamuna syai'an, kamu tidak tahu, kamu tidak mengetahui apa pun. Maknanya manusia itu dalam keadaan jahil, tak tahu apa. Kan? Wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan untuk kamu ini wahai manusia pendengaran kamu, penglihatan kamu dan akal fikiran untuk kamu mempelajari sesuatu ini. Itu asalnya. Jadi kita berada keadaan jahil. Jahil tak ada sikit pun ilmu. Cuma apa perkara yang patut kita belajar dari kita jahil tentang Allah. Sebab itulah kalau kita berhati dalam agama ni kan, Nabi SAW ajar kepada kita, kanak-kanak yang baru dilahirkan tu, bayi yang baru keluar daripada perut ibu tu, antara lafaz yang pertama yang perlu diucap kepada bayi tersebut, kita kata azan tu kan. Azan kepada bayi itu kan, dia bukan bermaksud seperti mana azan, kita azan, waktu azan, subuh apa semua tu, tidak. Kan? Yang azan itu azan untuk memaklumkan waktu solat itu sudah masuk dan untuk ajak maksud kepada apa panggil, kepada solat. Itu makna azan.
Asalnya untuk memaklumkan waktu azan tu, waktu solat tu sunnah nak bagi peringatan pada manusia. Kan dulu pernah berlaku peristiwa di mana bila kan Nabi SAW mengarahkan Bilal tu, nak menentukan waktu, nak memberitahu pada manusia tu cara, ada yang cara launching macam-macam begitu. Sahabat, akhir sekali Allah turunkan wahyu bagi kepada Nabi SAW, azan. Itu asalnya. Dan cuma lafaz azan ni, lafaz yang terkait dengan azan ni diajar kepada kita oleh Nabi SAW supaya kita azan pada bayi itu. Nah, di situ tidak merujuk pada waktu solat, bukan tunggu waktu solat. Kalau kita azan bayi itu keluar, tak kira waktu mana, sekalipun kita azan. Itu sebenarnya apa dia? Hikmah dia, hikmah kita kata tujuan utama, isyarat kepada ilmu yang paling utama sekali. Kita kena belajar pada bayi itu, walaupun bayi itu tidak faham sekali. Tentang apa dia? Itu kan perkataan utama sekali, dia masuk dalam telinga bayi itu. Ya. Maknanya apa yang Allah kan dalam azan tu, antara kandungan utama dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Maknanya perkataan Allah tu, Allah Maha Besar, dia masuk dalam telinga. Kenapa? Sebab ulama ada semua. Dia kata bayi bila dia keluar daripada perut ibu, pendengaran dia tu lebih sensitif daripada penglihatan. Bukan ulama, doktor bagi tahu. Saya pernah baca satu artikel dari doktor. Dia kata bayi, sebab tu dalam Quran, kenapa dia ceritanya, doktor ni bagus kan. Dia cerita kenapa dalam Quran ni Allah beberapa tempat ni Allah akan sebut pendengaran dulu baru penglihatan. Inna sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran dan juga penglihatan. Pendengaran dulu. Agar waja'al lakum as-sam'a wal absar, Allah jadikan untuk kamu pendengaran dan penglihatan. Jadi susunan tertib dalam Quran ini juga memberikan keutamaan kepada kita. Mana Allah Taala dia berikan di tiga pancaran, penglihatan, pendengaran, penglihatan dengan akal fikiran. Jadi nisbah kepada ilmu ni, ilmu dia anggota pertama sekali yang akan menerima ilmu tu, hubungan ilmu ni dengan anggota mana? Terima. Pendengaran kita, dia bukan akal. Terima. Sebab tu dalam Quran ni bila Allah tersebut pendengaran dulu, kenapa? Sebab bayi itu sendiri dia lebih sensitif kepada pendengaran berbanding penglihatan dia. Kan? Adakah doktor kata mungkin kalau saya tersalah pun doktor itu tersalah lah saja pun. Kita cerita apa yang doktor itu cerita. Dia kata 6 bulan atau 4 bulan selepas tu barulah bayi itu dia akan bertindak, mata dia akan bertindak balik. Sebelum itu dia akan bergerak melalui pendengaran dia. Kan? Kalau kita punya suara dia akan paling dia paling itu bukan kerana dia nampak, bukan pendengaran. Sebab tu lah kalau pendengaran televisi biar masuk. Walaupun bayi ketika itu dia tidak faham, tapi dia panggil ruh ketuhanan itu, ruh tentang Tuhan itu sudah masuk dah. Dah bagi isyarat pada kita seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak berlaku dalam kafir dan Islam saja. Biar betul saja. Pada mukadimah kita tu dengan nama Allah, pengakhiran kita pun dengan Tuhan juga. Mati. Ya. Lepas Nabi sebut dalam hadis kan, maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang akhir kalam dia itu la ilaha illallah, wajib syurga pada dia. Maknanya permulaan dan pengakhiran itu. Pengakhiran itu lebih penting lagi lah. Apa? Di sini menunjukkan kepada kita ni mana penting, pertama pentingnya ilmu, keutamaan ilmu, pentingnya ilmu, kemuliaan ilmu dan sebagainya. Yang kedua, kalau kita kata pentingnya ilmu, kemuliaan ilmu ni, ilmu mana? Ilmunya macam mana? Sebab ilmu banyak kan? Ilmu ni banyak. Kalau kita belajar seumur itu kita buat apa ilmu ni? Iaitu ilmu tentang Tuhan, ilmu agama kita kata. Itu keutamaannya berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, bukan kita kata ilmu lain itu tak ada kelebihan. Ada kelebihan, tapi kelebihan duniawi dia bagi. Ya, Allah yang kita nak kelebihan ni, sebab kita kena faham kita ni kalau setakat duniawi saja, maka tidak ada kelebihan juga. Yang kelebihan bagi kita ni umat Islam, itu kelebihan, keutamaan bukan saja di dunia ni, pada mati pun kita dapat. Itu kelebihannya.
Sebab kalau selepas mati itu tidak memberi apa-apa faedah kepada kita, dia macam tidak ada kelebihan. Kan? Contoh kita kata, kalau kita ada harta yang banyak, harta itu untuk faedah dunia saja. Lepas tu kalau mati, mati tak memberi apa-apa faedah. Itu bukan kelebihan. Yang kelebihan yang harta yang kita miliki, memang kita boleh guna untuk dunia kita. Kita mati, harta itu memberi faedah kepada kita. Itu kelebihan. Kebaikan kita kata, kebaikan atau kelebihan itu. Itu makna kelebihan sebenarnya. Bukan berkaitan dengan dunia. Sebab kehidupan kita bukan kata dunia. Dalam hadis ada sebut Allah Ta'ala celup dalam neraka. Siapa dia? Manusia yang paling kaya, paling senang di dunia, masuk neraka. Kemudian Allah tanya dia, macam mana keadaan kamu dulu? Dia kata, dia tak pernah rasa senang dalam hidup dia. Padahal dia orang yang paling senang sekali. Dalam hadis. Mana dulu dia Allah beri kekayaan kepada dia, memenuh hidup dia. Bila mati masuk neraka, bila masuk neraka Allah tak tanya kehidupan di dunia. Dia kata dia tak pernah rasa hidup senang. Padahal dia orang paling senang sekali. Padahal apa? Kesenangan dia di dunia terdahulu tidak memberi faedah kepada dia di hari akhirat nanti. Padahal tak senang juga. Padahal tak senang juga. Itu makna kesenangan sebenar. Ya, apabila kesenangan kita ni ada hubungan dengan agama, dia bukan dunia semata-mata, tidak. Atau kita kena faham, kena ada ilmu pada seperti itu. Tak apalah, kita berhenti sini insyaAllah. Hari ini kita urai tentang alamah saja itu. Cuma nak dapat ilmu ni secara umumnya kena belajar. Kalau kita kata baca pun asal sudah belajar juga. Bukan kita kata orang yang boleh membaca tu bukan dia terus boleh baca dia boleh membaca tu kerana dia belajar. Jadi dia kaitan dengan belajar ni tidak boleh lagi apabila kita kata ilmu. Dia mesti kena belajar. Ini daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau agama dia gini, kalau agama belajar dia tu dengan cara talaqi. Ini ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ilmu agama. Wa innaka latulaqal Quran. Kamu wahai Muhammad akan terima Quran, talaqi Quran itu daripada Jibril. Sebab kalau kita agama kan daripada Jibril, daripada Allah, Jibril pada Nabi SAW, Nabi pada sahabat-sahabat, tabi'in sampai kepada kita sekarang ni. Jadi apa yang kita dapat ilmu agama itu daripada talaqi. Kan? Jadi belajar dengan cara talaqi. Adapun ilmu dunia tak boleh talaqi pun apa. Kan? Kita belajar dengan buat kajian. Ada manusia tu dia belajar dia buat pemerhatian, dia berhati tengok gitu. Boleh buat khairah. Kan? Boleh buat kita kata sesuatu kita kata. Kan? Boleh buat umur, kadang-kadang buat umur tu dia tak seterusnya kita kata yang belajar tu belajar tak apa lah. Kan? Orang kampung kat rumah saya tu mana ada belajar dia tak ada. Kan? Daripada dia tak besar dia dia berhati buat umur comel umur dia buat. Jadi untuk ilmu dunia ni sekadar kita ada akal, kita boleh fikir kajian dia lebih kalau ada alat-alat kita boleh buat kajian. Seperti itu untuk ilmu dunia tak apa. Agama dia tak ada seperti itu. Agama ni kita cerdik macam mana kalau kita fikir dia tidak ramah. Satu agama dia kena talaqi baca baru kita faham. Kan? Sunnatullah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala pada kalau agama dia seperti ini. Sebab apa? Sebab nak memuliakan Allah berilmu tu. Allah buat seperti mana zahir kemuliaan ilmu. Kalau agama tu boleh fikir, jadi mana ada orang menjadi orang alim itu tidak akan zahir, kemuliaan ilmu yang ada pada diri dia. Ya. Jadi bila ada mengajar ni mana zahir kemuliaan pada ilmu, bukan kemuliaan pada kita kata manusia itu tidak. Sesiapa saja kalau dia ada ilmu, Allah zahirkan kemuliaan pada dia. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala kita sendiri, anak zuriat kita supaya tidak jahil ada ilmu. Nak belajar dunia tu belajar tidak ada salah, cuma biar kita belajar ilmu.
Ada apa? Kita rutin. Di sini kita tak habiskan ayatnya. Al-Naman, kita sebut Al-Naman. Al-Asma' kullaha itu kita sambung dalam kuliah kita insyaAllah. Ya, sekalian untuk kali ini aku yang baca kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan yang berdiri saya sendiri, mohon ampun kepada Allah. Maaf khususnya. Kita jumpa lagi insyaAllah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil al-din bi sawa'i sabil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.